Video ini akan menerangkan tentang kepentingan menjaga tanggungjawab sosial. Maksud sosial mengikut Kamus Dewan adalah berkaitan satu kumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama di suatu tempat dengan teratur dan cara yang tertentu. Amat penting bagi masyarakat untuk menjaga sosial di kalangan masyarakat untuk memastikan masyarakat dapat hidup dengan selamat dan mengikut kod etika yang benar. Kerajaan Malaysia amat memandang berat berkenaan status sosial negara, di mana ianya dipantau oleh Institut Sosial Malaysia di bawah Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan ditubuhkan pada tahun 2002. Menurut Islam, institusi sosial adalah berkaitan dengan pembentukan masyarakat dan asas dalam pembentukan masyarakat terbahagi kepada 3, iaitu ikatan iman, ikatan akhlak dan ikatan syariah. Ikatan iman adalah peraturan dan sistem yang berkenaan kepercayaan terhadap Tuhan. Manakala ikatan syariah adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui ajaran Rasulullah. Ikatan akhlak pula adalah kod moral bagi membentuk sebuah masyarakat yang bertamadun yang membezakan antara manusia dan juga haiwan. Secara asasnya, sosial tidak dipisahkan dengan sebuah masyarakat dan mempunyai garis panduan yang berlandaskan jalur agama bagi memelihara sebuah masyarakat yang mana masyarakat tersebut berbeza daripada sebuah masyarakat yang tidak bertamadun dan membezakan antara manusia dengan haiwan. Konsep sosial dalam Islam. Secara umum, tanggungjawab adalah komitmen atau tugas yang bersifat moral yang dikaitkan dengan tindakan atau situasi. Sosial dari aspeknya berkaitan dengan masyarakat yang mempunyai budaya. Pematuhan dengan tanggungjawab sosial menghasilkan faedah bagi masyarakat dan syarikat atau organisasi kerana meningkatkan reputasi, memupuk kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesihatan pekerja dan individu yang membentuk suatu masyarakat. Mengikut Islam, konsep tanggungjawab sosial dalam Islam adalah bertitik tolak dari beberapa konsep yang sedia wujud dalam ajaran Islam, iaitu Tauhid, Taqwa, Ukhuwah, Fard dan Al-Adal. Moraliti Islam ataupun kod etika dalam Islam telah mewujudkan rasa bertanggungjawab dalam diri setiap individu Muslim. Keadaan ini adalah konsisten dengan matlamat utama sistem Islam, iaitu Maqasid Al-Syariah yang berasaskan kepada Al-Falah, kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan hayat tayyibah, kehidupan yang baik. Rasulullah bersabda yang bermaksud, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling kasih mengasihani dan sayang menyayangi umpama sebujur tubuh yang apabila salah satu anggotanya sakit, seluruh anggota tubuhnya lain turut sama merasai kesakitan tersebut. Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam konteks ini, Islam meletakkan hubungan manusia dengan manusia berpaksikan tauhid dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai khalifah untuk memakmurkan dan mentadbir urus muka bumi ini, selain hubungan manusia dengan alam dan yang utamanya terhadap pencipta, mengikut garis panduan akhlak Islam. Tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar ialah komitmen individu dan masyarakat untuk secara sukarela menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Ia berpunca dari keprihatinan individu dan masyarakat terhadap perbuatan yang boleh menyebabkan kerosakan kepada alam sekitar akibat kegiatan ekonomi. Pada peringkat individu, tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar berakar umbi dari kediaman sendiri. Setiap individu perlu mempunyai kesedaran yang tinggi dalam penjagaan alam sekitar, misalnya tidak sesuka hati membuang sampah di merata-rata tempat kerana jika dibiarkan berlarutan dalam jangka masa yang panjang boleh mengakibatkan kesan yang buruk kepada alam sekitar. Sampah seperti sisa makanan jika dibiarkan akan menyebabkan keadaan sekeliling berbau busuk dan seterusnya menjadi tempat pembiakan tikus, nyamuk dan lalat di mana haiwan-haiwan tersebut boleh membawa penyakit kepada manusia. Kajian juga telah menganggarkan bahawa di seluruh dunia sebanyak lebih kurang 100,000 ekor mamalia laut dan penyu mati di setiap tahun disebabkan oleh sampah plastik. Selain daripada kesan secara fizikal, sampah yang mengandungi komposisi kimia atau bahan organik seperti sisa makanan dan najis jika dibuang secara berterusan ke dalam kawasan air yang sama boleh menyebabkan air di kawasan itu mendapat jumlah nutrien yang berlebihan, menyebabkan alga tumbuh berlebihan
dan apabila alga tersebut mati, bakteria yang merebutkan alga tersebut akan menggunakan jumlah oksigen yang banyak sehingga menyebabkan hidupan akuatik yang lain tidak dapat hidup kerana kekurangan oksigen. Selain itu, pembuangan sampah ke dalam laluan air seperti longkang dan anak sungai juga boleh mengakibatkan masalah banjir atau memburukkan lagi keadaan banjir di sesuatu kawasan disebabkan longkang-longkang atau anak sungai yang mengalirkan air keluar di kawasan itu tersumbat oleh sampah sarap. Tanggungjawab sosial dalam memelihara hak individu, keluarga, jiran dan hak kemasyarakatan. Keharmonian sesebuah negara disumbangkan oleh pengurusan yang baik dalam komponen sosial, ekonomi dan politik. Ia juga termasuk dalam komponen penting kesejahteraan negara. Ini ialah tanggungjawab masyarakat terhadap kerja-kerja kemasyarakatan yang mesti dipupuk dan disemai sebagai suatu budaya yang menjadi teras kemakmuran negara. Individu, keluarga dan institusi atau organisasi merupakan ejen sosial penting yang menyumbang segala bentuk aktiviti dalam sesebuah masyarakat. Dalam konteks masyarakat moden kini, aktiviti kemasyarakatan dan kejiranan seringkali dipandang sepi dan diremehkan lantaran kesibukan tugas seharian yang menyukarkannya untuk dilaksanakan dan sikap tidak mengambil berat atau mengutamakan program-program sedemikian. Untuk itu, perlu ada satu proses mekanisme agar aktiviti kejiranan ini mampu menjadi pemangkin dalam proses transformasi sosial ke arah perpaduan. Seterusnya, 5 objektif di dalam Islam ataupun 5 prinsip maqasid syariah dalam tadbir urus yang boleh dicapai. Dalam konteks memelihara agama, ad-din bermakna untuk mengelakkan apa-apa yang mungkin melanggar dan memusnahkan asas-asas serta meletakkan Allah yang utama. Sebagai pemerintah, menjadi kewajipan untuk meletakkan kepentingan agama di tempat yang teratas. Pemeliharaan akidah umat Islam adalah perkara utama yang patut diberi perhatian agar ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya menjadi keutamaan, serta ketaatan kepada pemimpin turut dititik beratkan. Dalam konteks menjaga akal pula, pemeliharaan akal artinya memberi perlindungan kepada akal manusia dari apa-apa yang akan merosakkan. Akal wajib dipelihara dan dipupuk dengan nilai-nilai mulia dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Semua unsur-unsur yang menjurus kepada kehilangan dan merosakkan akal serta pemikiran seperti arak, dadah serta filem yang merosakkan sudah semestinya dibanteras dan dihalang dengan segera. Dalam konteks menjaga nyawa pula, memelihara nyawa adalah memelihara maruah, persaudaraan dan kesaksamaan sosial, keadilan, keselamatan hidup, harta dan maruah. Pemerintahan yang baik mengurangkan kadar kemiskinan dan memenuhi keperluan pekerjaan. Pengagihan saksama pendapatan dan kekayaan, perkahwinan dan kehidupan keluarga yang stabil, perpaduan sosial dan pengurangan jumlah jenayah serta keamanan dan kestabilan politik. Sebagai pemerintah, menjadi tanggungjawab kerajaan mengelakkan pertumpahan darah dengan jalan yang tidak benar. Memelihara harta bermakna melindungi kekayaan masyarakat daripada kehancuran dan dari perahlian harta ke tangan orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk larangan terhadap ketidakadilan, menafikan hak dan sebagainya. Sebagai pemerintah, wajib memelihara dan mengharamkan segala bentuk penindasan, amalan riba, penipuan, rasuah, monopoli yang tidak seimbang, cetak rompak, menipu hak intelek, manipulasi pasaran dan segala bentuk penyelewengan atau perkara-perkara yang menzalimi dan merugikan. Pembangunan ekonomi ini boleh dilakukan melalui pengukuhan sumber manusia, pendidikan, kemajuan teknologi, etika kerja, menggubal dasar-dasar kewangan dan fiskal yang betul untuk mempercepatkan pembangunan. Akses kepada modal melalui pembiayaan mikro kepada golongan miskin serta memberi pekerjaan dan peluang pekerjaan. Yang terakhir, konsep memelihara kehormatan serta memelihara keturunan melibatkan pelindungan dan pemeliharaan keturunan. Ia adalah penting untuk membentuk masyarakat yang sihat, produktif dan berkesan. Keturunan wajib dipelihara demi menjaga sistem sosial dalam masyarakat. Apabila keturunan telah rosak dengan sebab menyalahi agama dan luar tabi'i, manusia seperti penzinaan, liwat, LGBT, dui seksual dan sebagainya,
maka struktur sosial akan menjadi kacau bilau dan akhirnya akan runtuh jalur keturunan yang suci serta merosakkan maruah agama, bangsa dan negara. Dalam peradaban Islam, tanggungjawab sosial telah menjadi asas pembinaan tamadun yang kuat yang dibina oleh ahli masyarakat yang memiliki etika yang mantap. Watakan baik ini diasaskan oleh pemilikan keimanan yang kuat terhadap Tuhannya. Tanggungjawab setiap insan terbahagi pada 3 perkara penting yang perlu benar-benar difahami, dihayati dan amalkan, iaitu tanggungjawab kepada Tuhannya, tanggungjawab pada diri sendiri dan tanggungjawab kepada orang lain serta persekitarannya. Tanggungjawab sosial ini hanya akan berjaya direalisasikan jika setiap orang melaksanakan tanggungjawab masing-masing secara bersungguh-sungguh dan ikhlas. Adalah menjadi satu kewajipan untuk kita menjalankan tanggungjawab sosial dengan menghulurkan tangan dan memberi bantuan kepada masyarakat supaya mereka mempunyai harapan untuk terus menjalani hidup walaupun berada di dalam kekurangan. Masyarakat perlulah memupuk dan menyemai sikap bertanggungjawab dalam diri sendiri untuk menghulurkan bantuan terhadap orang yang berada di dalam kesusahan, supaya kesejahteraan sosial di dalam kehidupan dapat dicapai dan dilanjutkan oleh generasi yang akan datang.